لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقول وبالله التوفيق. Kita sambung semula kuliah kita pada pagi ini dan saya sangka saya kena bagi kuliah ke anak yatim ni pagi ni. Tak perasan kita kena bagi kuliah ni. Hari ni kita ada jemputan anak yatim kan? Oh, anak yatim tak mai? Ada. Alhamdulillah. Kuliah kita yang lepas berhenti kat mana? Anda tak apa nak pengesan. Ke surat 40 kan? 40. 43. Oh. Nombor 10. Okey, kita sambung apa yang telah kita mulakan daripada nombor 1 sampailah kepada nombor 5 dan kini nombor 6, nombor 7, 8, 9, nombor 10. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Hayyun maknanya hidup, la yamut tidak mati, qayyumun la yanam yang berdiri dengan sendiri, la yanam tidak lena ataupun tidak lena. Terjemah kita kata tidak pernah tidur. Kalau maksud dia lena ialah sebab tidur ni boleh jadi lena, boleh jadi tak lena. Qayyum maknanya dia senantiasa dalam keadaan siap siaga, dalam keadaan tidak lupa, tidak lalai, tidak lena. Ini di antara kesimpulan yang telah dibuat oleh Imam At-Tahawi dalam perbahasan dia mengenai sifat-sifat Tuhan di bawah tajuk Tauhid Asma' wa Sifat. Jadi perkara yang ke-10 ialah Hayyun la yamut, hidup tidak mati. Ini bermaksud mengisbatkan sifat hayy kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada masa yang sama menafikan sifat maut, mati kepada Allah. Begitu juga dengan ungkapan yang kedua, qayyum, qaimun bi nafsihi, maknanya Allah berdiri dengan sendiri ataupun tanpa memerlukan sebarang bantuan, sama ada daripada makhluk dia ataupun daripada mana-mana pihak. Sebab itulah apabila Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita sebagai makhluk dia, sama ada dengan limpah kurnia dia tanpa permintaan daripada kita ataupun dengan permintaan doa kita kepada Allah, kita minta sesuatu Tuhan bagi. Ini tidak memberi apa-apa manfaat kepada Tuhan. Setelah kita diberi nikmat kepada kita, kita syukur nikmat Tuhan. Ataupun diberi nikmat kepada kita, ada pihak yang tidak syukur nikmat pemberian Tuhan, tidak memberi apa-apa kesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia bagi tanpa mendapatkan sebarang faedah, tanpa dibantu oleh mana-mana pihak dan tanpa mengharapkan sebarang faedah. Kalau dia beri nikmat, kita syukur pun tidak menambahkan sesuatu kepada Tuhan. Sama juga bila diberi kepada kita, kita tidak syukur, ingkar nikmat Tuhan, kufur nikmat Tuhan, tidak memberi kesan negatif terhadap
pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada mereka yang diberi nikmat dan kemudian dia syukur, tambahan nikmat tu akan memberi faedah kepada yang menerima nikmat, yang menerima nikmat pemberian Tuhan. La in syakartum la azidannakum, dalam Quran kata, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur nikmat pemberian Tuhan, aku akan tambah, kata Tuhan. Dan kalau kamu kufur, sesungguhnya azab aku sangat dahsyat, sangat dahsyat. Baik. Yang ke-11, khaliqun bila hajah. Allah selaku pencipta, khaliq, bila hajah, tanpa sebarang keperluan. Allah tidak ada hajat. Kalau dia tak cipta kita pun tak ada masalah apa bagi dia, dan tidak memberi keuntungan apa-apa kepada dia. Kalau dia tidak menciptakan kita pun tidak mengurangkan sesuatu, maknanya tidak memberi apa-apa kesan. Bahkan dengan limpah kurnia je Allah mencipta kita, dan dengan kehendak dia Allah tidak mencipta sesuatu. Sebab itu dalam Al-Quran Tuhan menyatakan pasangan yang bernikah kahwin, apabila mereka bernikah kahwin, ada pasangan yang dikurniakan dengan anak perempuan sahaja, ada pasangan yang dikurniakan dengan anak lelaki sahaja, ada pula pasangan yang dikurniakan dengan anak lelaki dan perempuan, bahkan ada pasangan yang langsung tidak dikurniakan apa-apa. Itu maknanya limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang dia kendaki, dia akan bagi, dia akan bagi. Dalam ayat kursi yang kita selalu baca, tu'til mulka man tasha', maknanya Allah beri kepada pemerintah ataupun Tuhan beri kuasa kepada mereka yang Allah kendaki. Wa tu'izzu man tasha', Allah muliakan kepada mereka yang Allah kendaki. Wa tudhillu man tasha', dan Allah hinakan kepada mereka yang Allah kendaki. Jadi atas keadilan, atas kehendak Allah yang mengatasi segala kehendak yang lain, Tuhan nak bagi kepada sesiapa yang Tuhan nak bagi, Tuhan bagi, tanpa memberi apa-apa faedah, manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Raziqun bila ma'unah. Raziqun maknanya yang memberi rezeki tanpa belanja, tanpa ma'unah ni kita bagi ke orang-orang kena bayar kat kita, tapi tanpa bayaran. Allah beri rezeki tanpa kita bayar sesuatu kepada dia. Itu bila ma'unah, maknanya tanpa sebarang bayaran. Nelayan-nelayan yang pergi ke laut, tengah malam pergi turun ke laut, pagi turun ke laut, petang turun ke laut, dia kaut rezeki laut, dia tak bayar sekupang pun. Sebaliknya bila dia dapat, dia jual dengan harga yang mahal. Dia dapat free, dia jual dengan harga yang mahal. Itu kadang-kadang orang kata apa, di antara kumpulan-kumpulan yang nampak lebih jelas tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhan ialah nelayan. Nelayan pagi, petang, siang, malam, sepanjang hayat dia kaut nikmat Tuhan, dia kaut nikmat Tuhan. Tapi dia tak sedang yang dia kaut nikmat Tuhan tadi tanpa sebarang belanja. Dia tak bayar sekupang pun, dia kaut saja pagi, petang, siang, malam. Kadang-kadang bila dapat ikan besar, dapat banyak ikan, dapat sesuatu yang dia tak duga, tapi jarang yang ada bersyukur. Bila dia ditimpa dengan bala bencana, dia rasa macam dia tak pernah terima nikmat Tuhan. Kumpulan yang kedua dikatakan yang banyak ataupun yang sering dilanda dengan perasaan tidak bersyukur ialah para isteri. Anzir ashiratakal aqrabin dalam surah Al-Muddathir, Tuhan ingatkan golongan yang sering kufur nikmat pemberian Tuhan.
sering kufur nikmat pemberian Tuhan. Apabila dia mula bergelar isteri sampai dia mati, sampai hilang gelaran isteri, dia menerima tanpa bayaran. Si suami diwajibkan oleh Allah dari saat dia bergelar suami, dia kena bagi sara hidup kepada isteri dia semampu yang ada pada dia. Semampu yang ada pada dia. Sebab itulah bila berlaku perceraian, tuntutan kedua belah pihak tadi, dia ambil kira kemampuan si suami. Kalau kemampuan tu tinggi, tinggilah hak untuk mendapatkan nafkah oleh isteri dia daripada si suami tadi. Jadi ini pemberian Allah. Allah wajibkan si suami supaya memberi sara hidup kepada isteri tadi. Kalau sampai mati, sampai matilah. Kalau sampai saat mereka berpisah, sampai saat mereka berpisahlah. Bahkan setelah dia bercerai pun Tuhan wajibkan lagi sehinggalah habis iddah. Habis iddah barulah selesai. Bila kahwin lain pula dengan suami baru pula. Jadi ini tak kira hang susah macam mana pun, ala kadar kemampuan hang kena bagi kepada si isteri dia. Si isteri dia. Jadi Tuhan ingatkan dalam surah Al-Muddathir kepada para isteri secara khususnya supaya syukur nikmat pemberian Tuhan. Kerana Tuhan yang mewajibkan si suami untuk memberi nafkah sara hidup kepada mereka tanpa sebarang bayaran. Soal melayan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tuhan kata mereka pakaian kepada kamu, kamu pakaian kepada mereka. Ini saling timbal balas. Suami dapat layanan istimewa, si isteri juga mendapat layanan istimewa daripada si suami. Itu sebahagian daripada tanggungjawab, tapi itu dalam bentuk timbal balas. Sebaliknya nafkah yang diwajibkan kepada si suami tadi tanpa sebarang bayaran. Allah wajibkan sampai bila-bila. Walaupun dia dah sakit, duduk terkedang, dah tak larat nak buat apa lagi dah, mengharapkan belas kasihan daripada si isteri dia, masih diwajibkan dia menanggung nafkah sara hidup si isteri ala kadar kemampuan yang ada. Sebab tu Tuhan ingatkan sangat para isteri supaya syukur nikmat Tuhan. Syukur nikmat Tuhan di mana Allah wajibkan si suami dia untuk memberi nafkah hidup sepanjang hayat. Jadi khaliqun bila hajah, yang mencipta tanpa sebarang hajat keperluan, raziqun bila maunah, yang memberi rezeki tanpa sebarang bayaran. Dia kata tanpa pernah kekurangan. Okey, yang ke-12, mumitun bila makhafatin, ba'ithun bila masyaqqatin. Mumitun yang mematikan, bila makhafatin tanpa sebarang kebimbangan. Takut pun tidak, bimbang pun tidak, tanpa gentar pun tidak. Maknanya walau hang sebesar mana sekalipun, pada kacamata kita tengok gajah tu bukan main besar. Macam mana kita nak mematikan gajah tu tadi? Nak perubah lembu sekok pun habis kawan debu. Kan? Susahnya kita. Takut kita nak masuk dekat kalau bapak lembu yang ganas tu tadi. Berlipat makan tu. Sepupu ana kambing kecil je. Dia tahu macam mana. Dia beli nak sembelih kahwin anak dia lah, buat akikah kan, buat apa, wallahu a'lam lah. Kambing tu kecil je, dia beli 350, masa kecil je kot. Tahu macam mana dia buat. Kambing tu tanduk dia sampai 13 jahitan di tangan dia tu tadi. Kami pergi kenuri bengkak tak kira dah tangan dia. Kata sampai begitu. Kita nak sembelih lembu pun takut nak masuk dekat. Anak nak masuk dekat kalau selagi tak confirm semua boleh masuk dekat, nak tak masuk dekat. Jadi kita ada rasa bimbang, rasa takut dan macam-macam lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan makhluk yang hidup
tanpa sebarang kebimbangan, tanpa takut, tanpa bimbang, tanpa gentar. Ba'ithun bila masyaqqah, Allah yang membangkitkan tanpa susah payah. Di dalam Al-Quran, bila orang kafir mempersoalkan Nabi Muhammad, apabila Nabi Muhammad menyatakan yang Tuhan akan bangkitkan semula kamu-kamu yang mati ini, di mana Tuhan cipta kita, Tuhan bagi peluang untuk kita hidup, kemudian Tuhan matikan kita. Dan Nabi beritahu kepada orang kufar Quraisy Mekah pada ketika itu bahawa mereka akan dibangkitkan semula. Mereka mempersoalkan, kalau dah mati macam mana nak bangkitkan semula? Di dalam Al-Quran Tuhan cerita, kebangkitan semula tu lebih mudah kepada Allah daripada ciptaan yang pertama. Daripada mencipta untuk kali pertama, nak bangkitkan semula tu lebih mudah. Bahkan Tuhan boleh atok semula urat-urat jari kita ni. Nusawwiya banana, bala nusawwiya banana. Nusawwiya banana tu maknanya dia atok urat jari ni. Urat jari ni tak ada siapa pun yang sama. Sebab tu dunia sampai ke hari ni pun cap jari ni masih diguna pakai. Bila cap jari kita, jari adat lain daripada jari siapa-siapa yang lain. Kita dengan anak kita tak sama, kita dengan cucu kita tak sama, walaupun daripada keturunan kita, dengan tok nenek kita takkan sama. Jadi urat-urat jari ni Tuhan boleh susun balik semula. Bala an-nusawwiya banana. Maknanya bahkan Allah boleh susun semula urat-urat jari. Urat-urat jari kita. Kalau melupas kulit kita ni, terkeluar kulit, dia tumbuh balik sama juga. Dia takkan beza. Pilih cap jari mana pun. Alat komputer bila kita pergi di bank tu kan, dia hanya mengesahkan. Kalau cap jari lain pi tak dia tak boleh nak sah, dia tak boleh nak perakukan. Dia punya lampu merah tadi tak padam. Tapi kalau dah sama dia akan padamlah. Lepas tu bila kes-kes jenayah, dia pun nak pegang pistol, nak pegang apa bahan-bahan bukti yang dijumpai, dia pakai sarung tangan, dia pakai apa begitu ni, takut terlekat cap jari ataupun hilang cap jari penjenayah yang telah menggunakan bahan-bahan bukti yang berkenaan. Jadi supaya para pakar forensik boleh kenal pasti siapa penjenayah yang berkenaan melalui urat jari. Mumitun, Allah yang mematikan, bila makhafatin, ba'ithun bila masyaqqatin. Mematikan tanpa sebarang kebimbangan. Mesir mati beratus-ratus ribu, katanya setengah berita kata ribu. Tuhan gantikan dengan ciptaan baru, kelahiran baru. Mesir sehari anak yang baru dilahirkan berapa ramai setiap hari. Masa tahun bila anak pergi? Tahun bila? 70-an lah, 78 atau 77 gitu. Masa tu penduduk Bandar Kahirah saja 20 juta. Dah 20 juta waktu tu. Sekarang ni tak tahulah berapa. Barangkali sekali ganda ke, wallahu a'lam, boleh jadi. Jadi macam China, penduduk China tu tak berapa ramai. Kalau tak mati sehari sekian ramai, nu yang nak hidup, yang nak lahir, yang nak ganti tempat duduk tu, mana nak duduk, mana nak makan? Penduduk India berlaku kes-kes kejadian gempa bumi ke ataupun bala bencana yang berlaku mengakibatkan kematian sekian ramai. Ini dengan dalam pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah, Allah tahu bagaimana nak imbangkan penduduk dunia ini daripada terlalu ramai, daripada terlalu sedikit, sehingga ke hari ini pun penduduk dunia masih imbang, masih berimbang. Makan minum dia, rezeki yang Tuhan bagi kepada mereka tu, setiap orang yang dilahirkan adalah rezeki yang telah ditetapkan sebelum dia dilahirkan, sehingga dia dilahirkan dan sehingga dia mati. Baik, yang ke-13, ma zala bi sifatihi
qadiman qabla khalqihi, senantiasa Allah dengan sifat dia, dengan sifat-sifat dia, qadiman, qadim, qabla khalqihi, sebelum menciptakan makhluk dia. Sebelum Allah cipta kita pun, Allah sudah punya sifat kekuasaan, maha berkuasa, maha perkasa. Tuhan tu hidup, Tuhan tu kekal, Tuhan tu mematikan, menghidupkan, membangkitkan. Maknanya sifat-sifat Tuhan tu dah sedia ada, sedia ada. Walaupun kita makhluk dia belum diciptakan lagi. Sehingga kita telah diciptakan dan kita mati, habis ke semua penduduk dunia, berpindah daripada alam dunia ke alam akhirat. Allah dengan sifat dia kekal seadanya. Baik, yang ke-14, lam yazdad bikaunihim syai'an. Berbanding dengan kita makhluk-makhluk dia, kadang-kadang sifat-sifat yang Tuhan bagi kat kita tu buat sementara saja. Tu pun bukan main sombong. Sifat kekuatan yang Allah kurniakan kepada kita, ada tenaga kuat, boleh angkat berat, boleh buat kerja-kerja berat dan macam-macam lagi. Hanya sementara waktu saja. Bila tua sikit ataupun masih muda lagi, Tuhan bagi ujian sakit ke sana ke sikit, patah kaki ke patah tangan ke, sudah berubah sifat daripada satu ketika dulu kita bersifat dengan sifat yang berkenaan, berpindah kepada sifat yang lain. Ada orang yang celik mata dia di peringkat awal kelahiran dia, kemudian dia buta, kemudian dia celik balik. Wallahu alam. Ini sifat-sifat makhluk yang Tuhan kurniakan kepada kita dalam bentuk-bentuk tertentu ataupun dengan kadar-kadar tertentu dan sehingga masa tertentu. Imam Bukhari dikatakan pada peringkat awal dia buta. Dia buta. Kemudian beberapa ketika ibu dia berusaha berdoa, berusaha merawat, mendapatkan rawatan dan berbagai-bagai ikhtiar, akhirnya sembuh penyakit buta dia, celik sehinggalah ke akhir hayat dia. Ada orang yang celik buat berapa lama, Syekh Abdullah bin Baz celik sehingga umur dia 20-an lebih dia kata. Dia pernah tengok Jabal Uhud, dia kata kat kami. Dia bagi kuliah kat kami. Dia kata dia pernah tengok Jabal Uhud. Kami tanya dia, bila Syekh tengok Jabal Uhud? Dia kata masa dulu aku muda celik. Bukan aku buta macam sekarang ni, dia kata. Jadi dia pernah tengok Jabal Uhud. Ada orang yang tak pernah tengok dunia langsung. Ini dikatakan akmah dalam Al-Quran. Tuhan cerita mengenai mukjizat Nabi Allah Isa. Sebahagian daripada mukjizat yang Tuhan bagi kepada Nabi Isa, dia boleh menyembuhkan penyakit orang buta sejak dalam perut ibu. Ini dipanggil akmah. Orang ni tak pernah tengok dunia. Di kalangan ulama hadis ada nama Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, dari kalangan ulama tabi'in, salah seorang ulama hadis yang sangat terkenal. Qatadah, dia dilahirkan dalam keadaan buta. Dia buta dalam perut ibu dia lagi. Jadi dia tak pernah tengok dunia ni. Orang kata dunia ni ada kala hijau, dia tak tahu hijau lagu mana. Orang kata dunia ni ada kala merah, dia tak tahu merah macam mana. Tapi ada orang yang hidup sampai dah tua dah, dekat-dekat nak mati dah, buta. Abdullah ibn Abbas buta. Jadi semenjak dia masih kanak-kanak lagi, pada satu ketika Yahudi datang bertanya kepada Ibn Abbas yang bahawa dia ni pernah disebut-sebut di akhir hayat dia nanti akan buta. Ibn Abbas kata, kita tengoklah apa akan jadi. Memang betul. Memang betul, kebetulannya saja bahawa Ibn Abbas di akhir hayat dia buta. Ramai di kalangan ulama-ulama hadis yang ditimpa dengan ujian Allah di akhir hayat mereka buta. Guru ana Syekh Abdul Muhsin Hamdul Abbad, dia jelek elok, tapi bila di akhir-akhir dia menyelia tesis PhD ana, dekat nak habis sangat dah,
Pergi buat operation, gagal. Buta. Ana punya susah hati lah. Takut kot nanti dia tarik diri, tak mau terus jadi penyelidik Ana. Jadi kalau tukar penyelidik lain, kena menulis lain. Bila lah nak boleh balik, rasa nak balik sangat dah. Jadi kebetulan pergi jumpa dia setelah dia keluar daripada hospital. Dia kata kat Ana, abshir ya Muhammad, anta ma'i. Maknanya beri berita gembira. Beri berita gembira, kamu akan terus bersama dengan saya. Sampai habislah. Jadi masa Baiba, masa munakasyah, masa peperiksaan thesis, dia buta, dia tak nampak. Tuntunlah. Jadi kes yang semacam tu, bila baru buta, memang susah. Kuku kaki dia tu habis ni, apa orang kata, patah, pecah kuku kaki. Dia berjalan tu tersepak sana, dia tersepak sini, terlanggak tu, terlanggak ni. Orang kalau dah buta lama macam kita bangun tengah malam kan. Kalau bangun tengah malam tak pasang lampu lagi, tak apa. Kita berjalan, kita boleh agak lah, nampak bayang-bayang, kita boleh agak. Dalam rumah ke, di luar rumah pun. Tapi kalau lampu tengah duk cerah lagu ni, padam lampu. Bila terpadam lampu, gelap sangat-sangat. Nak berjalan tak boleh agak. Boleh tersepak sana, tersepak sini. Jadi dia ambil masa lama lah, walaupun orang tuntun dia, tapi dia tersepak sana, tersepak sini. Dia duk cerita kat Ana, habislah kuku kaki dia kata, sakit ya Ahmad. Sakit lah, kuku kaki tu bila tersepak, terpecah kuku, memang sakit. Itulah sementara nak biasa dengan keadaan baru yang menimpa dia. Bila Ana jumpa dia, Ana kata kat dia, sabar. Di sebalik kesabaran, nikmat yang Tuhan tarik balik tu, insya-Allah Tuhan ganti dengan syurga. Jadi dia pun baca hadis di mana bagi mereka yang ditimpa dengan ujian, mata buta, sabar, tidak ada balasan lain melainkan syurga. Baik. Jadi menjadi sebahagian daripada akidah para salaf as-salih, mereka beriktikad bahawa sifat Allah itu kekal adanya, sama ada sebelum Allah ciptakan makhluk dia ataupun selepas Allah ciptakan makhluk dia, sampai bila-bila Allah bersifat dengan sifat yang berkenaan. Berbeza dengan kita makhluk dia, walaupun kita mempunyai sifat mendengar, tapi pendengaran kita layak bagi kita selaku makhluk Tuhan yang Tuhan bagi buat sementara waktu. Dan ada orang yang dengar hanya beberapa tahun saja, lepas itu tuli. Ada orang yang melihat beberapa tahun saja, lepas itu buta. Ada orang yang boleh berjalan buat beberapa tahun saja, lepas itu tak boleh berjalan, lumpuh dan sebagainya. Sebab tu orang lumpuh ni kalau kita ziarah mereka, sedih sangat dia. Tidak ada bahasa yang boleh dia cerita kat kita kecuali menangis saja. Ana baru dengar berita beberapa hari, Dr. Abdullah Yassin, kita kenal lah kan, lumpuh. Tapi tak tahulah dah sembuhkah tidakkah. Ana baru dapat berita begitulah, katanya dia lumpuh. Berhenti semua kuliah-kuliah dia, semua terhentilah buat sementara. Mungkin dia perlu rawatan beberapa ketika, sehingga mudah-mudahan Allah pulihkan balik dan boleh teruskan menyampaikan kuliah-kuliah. Itulah Dr. Juanda semalam dapat berita perompak masuk rumah dia, ikat dia, ikat isteri dia, ikat bibik dia. Isteri dia dengan bibik dia mengalami kecederaan, dia tak ada apa-apa. Ya, itu ujian Tuhan lah tu, ujian Tuhan. Ini berlaku di Sarawak, di rumah dia di Sarawak. Dia balik raya cuti sekolah. Macam-macam lah. Baik, seterusnya yang ke-14, lam yazdad bikaunihim syai'an
lam yakun qablahum min sifatihi, lam yazdad bikaunihim syai'an, tidak menambahkan dengan keadaan mereka sesuatu. Maknanya bila Allah cipta kita manusia ini ramai ataupun sikit, Tuhan bagi kat kita anak ramai. Ada orang yang Tuhan bagi kat dia anak seorang saja. Yang bagi ramai pun tidak memberi apa-apa tambahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia bagi sikit pun tidak memberi apa-apa kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada sebelum dia beri ataupun selepas dia beri, tidak memberi apa-apa tambahan maupun kekurangan. Kita kalau dapat anak ramai, katakanlah anak-anak tu menjadi belaka, hebat-hebat belaka, berasa seronok kan. Tapi kalau anak ramai tak menjadi, entah apa, berasa tak tahulah, kecewa lah barangkali kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia cipta makhluk dia, ramai tak ramai, tidak memberi apa-apa kesan tambahan maupun kekurangan. Itu maksudnya lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Bagi kita makhluk dia, kalau kita dapat nikmat banyak, Tuhan suka nak tengok kesan nikmat pemberian Tuhan kepada kita. Walaupun kepada Allah tidak memberi apa-apa tambahan ataupun kekurangan. Sebaliknya, Tuhan nakkan supaya kita penerima nikmat Tuhan ni. Bila Tuhan bagi nikmat tu lebih, Tuhan nak tengok kesan nikmat dia. Kesan nikmat dia. Dalam hadis Nabi sebut, Tuhan suka melihat kesan nikmat pemberian Tuhan kepada kita. Orang kata apa? Kalau banyak, cara banyak. Kalau sikit, cara sikit. Tuhan nak tengok kesan dia tu. Itu sebahagian daripada proses kesyukuran nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan. Bahkan ada ulama hadis kata, dalam kes kita disunatkan ataupun digalakkan supaya menyembelih akikah bila kita dapat anak kecil, anak baru lahir. Pada hari yang ketujuh disunatkan kita menyembelih akikah sebagai salah satu tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kepada mereka yang diberi nikmat lebih untuk menyembelih kurban pada raya-raya haji. Kita tak apa hari dah nak raya haji ni, ada 60 hari lagi. Hari ni yang ke-10 kan, hari ni 10 Syawal. Kita ada 60 hari lagi, 2 bulan lagi. Jadi bagi mereka yang ada kemampuan lebih, dia disunatkan supaya menyembelih korban. Binatang sembelihan kita tadi, kita tidak boleh hanya sembelih lempak begitu saja. Kita disuruh makan, kulu minha. Tuhan kata, kulu minha, makan sebahagian daripadanya. Jangan sembelih buang begitu saja. Ataupun sembelih bagi orang tu, ambil duit saja, bayar, lepas tu tak tahu apa dah. Tak. Dalam hadis disuruh kita tengok darah, titisan darah yang pertama menitik apabila binatang tu disembelih. Kita buat kurban, kita hadirlah majlis sembelihan kurban, kita tengok macam mana darah tu menitik sehingga nyawa dia berpisah daripada tubuh badan dia, dan kita dibolehkan makan. Tuhan suruh kita makan daging binatang yang disembelih kerana sebahagian daripada tanda kesyukuran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata kulu minha wa at'imul ba'isal faqir, bahkan sebahagian daripadanya, dan kita beri makan kepada golongan miskin dan juga fakir. Fakir tu dia termasuk di kalangan miskin, tapi yang miskin tidak termasuk dalam golongan fakir. Maknanya fakir tu lebih kuat, lebih teruk lagi. Ana dengar mereka baca berzanji baru ni, di mana Nabi Kenobi. Yalah, ingat tak ingat,
Dia baca wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'un asfarat anhu lailatan gharra'u. Apa lagi? Pak Mi ingat? Allah. Perkataan yang disebut adqa'ahul faqru wa yahlubu sya'tah. Maknanya Nabi ni dia bersimpati kepada orang fakir yang dengan pakaian dia, minuman dia, cara hidup dia diselubungi oleh kefakiran. Diselubungi oleh kefakiran dia. Kita boleh nampak pakaian dia, boleh nampak gerak-geri dia sebagai tanda dia ni fakir. Kawan tak ada apa, pakai cumpan camping orang kata, dengan mutu jenis pakaian mutu yang dia pakai itu, kita boleh agak, kita boleh baca. Jadi adqa'ahul faqru wa yahlubu sya'tah. Dan yang kedua antara sifat Nabi disebut yahlubu sya'tah, Nabi perah susu sendiri. Sebab tu kadang-kadang orang kata, ulama hadis kata, sebahagian daripada amalan para salaf as-salih, bila tetamu datang, dia sendiri angkat. Kalau dia ada yang nak jamu tetamu, dia sendiri angkat, dia sendiri tuang, dia sendiri layan tetamu. Jangan tunggu pembantu yang buat kerja tu. Walaupun itu mungkin sebahagian daripada kerja-kerja pembantu dalam rumah kita, tapi menjadi sebahagian daripada amalan para salaf salih, mereka melayan tetamu dengan sendiri. Kerana itu sebahagian daripada sunnah Nabi. Nabi bila dikunjungi oleh Fatimah, anak dia sendiri Fatimah, bila dah berkeluarga, bernikah dengan Sayyidina Ali, dah duk asin dah, jadi satu keluarga, sekali-sekala dia datang ziarah Nabi. Bila dia datang ziarah Nabi, Nabi bangun sambutkan kedatangan Fatimah, dan Nabi suruh duduk, bagi tempat duduk istimewa sebagai tetamu dia, pada masa yang sama juga sebagai anak dia. Tapi sebelum tu memanglah dia sebahagian daripada keluarga Nabi, hidup bersama dengan Nabi dan sebagainya. Tapi bila dah berkeluarga, dia sudah jadi satu keluarga yang berasingan. Bila dia datang rumah kita, walaupun anak kita, apatah lagi yang lain, datang rumah kita, dia tetamu kita, kita layan tetamu kita dengan layanan yang sepatutnya. Dengan layanan yang sepatutnya. Nabi bangun bila Siti Fatimah datang. Begitulah. Baik. Lam yazdad bikaunihim syai'an, tidak memberi nilai tambah ataupun tidak menambahkan dengan keadaan mereka sesuatu. Katakanlah ini kawasan elit. Elit tu orang yang kaya-kaya, nikmat melimpah ruah, tidak memberi apa-apa nilai tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun qablahum min sifatihi, tidak ada sebelum mereka daripada sifatnya. Maknanya sebelum Allah cipta pun tak ada, selepas Allah cipta pun tak ada apa-apa nilai tambah ataupun mengurangkan sesuatu. Yang ke-15, wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Seperti mana sifat-sifatnya yang azali. Azali ni dia beza sikit dengan qadim. Qadim ni selama-lamanya. Azali ni juga diterjemah selama-lamanya. Sini dia kata apa? Secara azali dia tak terjemah. Secara azali. Azali ni dia ada awal tetapi tidak ada akhirnya. Itu makna azali. Macam syurga, macam neraka. Itu antara makhluk ciptaan Tuhan. Dia ada awal. Sebelum Allah cipta, dia tak ada. Setelah Allah cipta, dia ada. Dan kewujudan dia tadi tidak akan berakhir. Kenapa? Kerana penghuni-penghuni dia akan kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Kita sekarang masih di dunia, kita belum jadi ahli syurga. Apabila kita mati nanti, tiba alam akhirat, mungkin kebanyakan kita akan mendapat balasan syurga, jadi ahli syurga. Kita akan kekal dalam syurga. Tuhan kata dalam Quran, khalidina fiha innal ladzina amanu
wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum apa depan tu jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Khalidina fiha makna kekal dalam syurga. Para mukminin mereka lah sebaik-baik makhluk ciptaan Tuhan di dunia ni, di dunia. Di akhirat kelak mereka akan ditempatkan ke dalam syurga dan mereka kekal dalam syurga sampai bila-bila. Khalidina fiha abada. Kita tak boleh baca wakaf khalidina fiha berhenti dekat tu kemudian sambung abada, dah tak boleh. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an, tak apa, boleh sambung. Kalau kita ada nafas lagi kita kena terus. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Baik, sifat-sifat Tuhan ini dikatakan azali. Azali tidak bermakna azali di sini ada awal. Ada awal. Kerana dalam Al-Quran Tuhan kata huwal awal, dialah yang awal. Dialah yang awal, awal pada zat dia, awal pada sifat dia, awal pada nama dia dan tidak ada awal. Maknanya tidak ada permulaan awal. Bagi Allah tidak ada permulaan. Kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan, demikian juga dia akan berkekalan hingga bila-bila. Hingga bila-bila. Ulama-ulama akidah bila membahaskan tentang istilah-istilah azali, abadi, ini kadang-kadang tu kita lihat pandangan-pandangan mereka tak begitu konsisten. Tak begitu konsisten. Macam dalam kes ni dia guna perkataan azali. Azali ni kebanyakan ulama akidah guna azali ni kepada kes-kes seperti mana syurga neraka. Dalam soal sifat Tuhan tidak digunakan azali. Kerana untuk mengelak daripada sangkaan bahawa sifat Tuhan ni didahului dengan permulaan, makna ada awal dia. Sedangkan azali lebih kepada perkara-perkara yang sememangnya ada awal, sebelumnya tak ada, kemudian ada, dan selepas dia ada, dia akan kekal buat selama-lamanya. Abadi ni kekal sampai bila-bila. Abadal abidin. Itu kekal sampai bila-bila. Yang ke-16, laisa munzu khalqil khalqi istafada ismal khaliq wala bi ihdathihil bariyati istafada ismal bari. Tidak ada sebarang faedah pada nama Allah Al-Khaliq. Salah satu nama Tuhan ialah Al-Khaliq. Sejak Allah cipta makhluk, Tuhan tidak mendapat sebarang faedah walaupun dia nama dia, sebahagian daripada nama dia ialah Al-Khaliq. Kita jangan sangka oleh kerana Tuhan, sebahagian daripada nama Tuhan tu ialah Al-Khaliq, dia kena cipta dulu baru dia boleh jadi nama Al-Khaliq. Tak. Sebelum dia cipta, dia juga Al-Khaliq. Selepas dia cipta, dia juga Al-Khaliq. Sebelum dia cipta, dia pencipta. Selepas dia mencipta, tidak memberi apa-apa nilai tambah maupun nilai kekurangan. Tak ada macam kita kata tadi kan. Jadi sejak Allah cipta makhluk dia tidak mendapat sebarang faedah pada nama dia Al-Khaliq. Sama juga Tuhan tidak mendapat sebarang faedah pada nama dia Al-Bari dengan menciptakan makhluk-makhluk dia. Al-Bariyah itu makhluk termasuklah manusia dan juga makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain.
Ada orang nama Abdul Khaliq, Abdul Rahman Abdul Khaliq, salah seorang ulama salaf di Kuwait. Ada nama Abdul Bari. Abdul Bari kita orang Melayu ada, jarang dengar ada. Fathul Bari itu nama kitab. Abdul Bari jarang kita jumpa ada orang nama Abdul Bari. Salah seorang anak guru kami, Hamad Al-Ansari, dia bagi nama anak dia Abdul Bari. Abdul Bari kerana Al-Bari salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia hampir sama dengan maksud Al-Khaliq, Al-Bari sama. Al-Bari ada sempena ciptaan Tuhan terhadap makhluk. Al-Bariyah ni, Al-Bariyah dikatakan bariyah ni, kalau mengikut bahasa biasa dia kata Al-Bariyah ni kepada makhluk-makhluk yang hidup di daratan. Al-Bahriyah makhluk-makhluk yang hidup di lautan, yang di daratan. Dalam bahasa umumnya tu Al-Bari ialah Tuhan yang mencipta makhluk. Al-Khaliq juga Tuhan yang mencipta, yang menjadikan makhluknya. Jadikan makhluk ciptaan dia sama ada hidupan di daratan maupun hidupan di lautan. Jadi untuk mengelak daripada perasaan ataupun prasangka bahawa nama Tuhan Al-Khaliq ni kerana dia mencipta manusia ni, mencipta makhluk, baru dia nama Al-Khaliq. Dah. Sebelum dia mencipta pun dia nama Al-Khaliq. Selepas dia mencipta pun dia nama Al-Khaliq. Begitu juga dengan Al-Bari. Sebelum dia mencipta, dia Al-Bari. Selepas dia mencipta, dia juga Al-Bari. Jadi bagi kita makhluk ciptaan Tuhan ini, kalau kita nak menamakan sesiapa dengan menisbahkan kepada salah satu nama Tuhan, kita sandarkan perkataan Abdu, Abdul Khaliq, Abdul Bari. Nama anak salah seorang anak Syekh Al-Albani, Abdul Musawwir. Al-Musawwir salah satu nama Tuhan. Dia bagi nama anak dia Abdul Musawwir. Jadi kami kata kat dia, kami tak pernah dengar ada orang nama Abdul Musawwir. Dia kata, pasal itulah aku bagi nama anak aku Abdul Musawwir, bagi hampa boleh dengar. Beritahu Abdul Musawwir sama dengan Abdul Rahman juga. Dia kata Abdul Rahman kan ramai orang bagi nama anak dia Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Rahim kan. Dia kata sama, tak pelik Abdul Musawwir. Al-Musawwir salah satu nama Tuhan. Maksud dia Al-Musawwir makna Allah yang menggambarkan ataupun Allah yang buat gambar. Dia nak cipta manusia rupa macam ni. Dia nak cipta kebau rupa macam ni. Dia nak cipta lembu rupa macam ni. Kacukkan kebau dengan lembu rupa macam ni. Dia ada kebau sikit-sikit, ada lembu sikit-sikit. Al-Musawwir, Allah yang menciptakan gambaran makhluk dia tu tadi. Sebab tu dalam Al-Quran Tuhan ajak kita dalam surah Ar-Ra'd, Tuhan ajak kita berfikir di sebalik ciptaan Tuhan ada makhluk ciptaan Tuhan berjalan atas mulut. Kita dicipta oleh Tuhan berjalan atas kaki. Kaki kita berjalan atas dua kaki kan. Ada makhluk ciptaan Tuhan berjalan atas 4 kaki. Ada yang berjalan atas perut. Jadi ciptaan manusia ni, ciptaan Allah terhadap manusia ni sangat seimbang. Tuhan kata sawiyan tu maknanya seimbang. Tuhan cipta manusia ni seimbang. Dengan kaki tangan apa begitu begini, dia boleh berdiri di atas kaki, kepala duduk di atas, telinga duduk sebelah sini, tangan duduk sebelah sini, dan macam-macam. Ada makhluk lain yang Tuhan cipta tidak secantik ciptaan Tuhan terhadap manusia. Ciptaan Tuhan terhadap manusia ini secantik-cantik, ahsanul khaliqin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah menciptakan manusia ini sebaik-baik ciptaan dia.
Sebab tu kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengubah ciptaan Tuhan. Mengubah ciptaan Tuhan. Walaupun ada sebahagian daripada kita Tuhan cipta dia berkulit gelap, nak buat lagu mana? Kita ni hidung sepet, hidung kemek kan, mata sepet, yalah, nak buat macam mana? Kita terimalah. Ada yang lain teruk lagi daripada kita elok sangat. Sebab itulah antara doa yang Nabi sering sebut dalam hadis, Nabi sering sebut kita berdoa kepada Allah supaya Allah perelokkan kelakuan kita sebagaimana Allah perelokkan ciptaan rupa parah kita. Rupa parah kita, Allah mengaku, iktiraf bahawa rupa parah ciptaan dia terhadap kita manusia ni sebaik-baik rupa parah yang Allah cipta. Walau apapun kekurangan yang ada pada kita, ada kelebihan, ada kelebihan dari sudut yang lain yang barangkali kita tak sedar. Anda dah tengok orang Afrika, dia teringin sangat rambut genyok lagu kita ni. Kita orang Asia, dia main pegang rambut kita. Kita teringin rambut lagu dia tu pula. Kerintin lagu dia tu kan. Kita yang rambut genyok ni teringin nak rambut kerintin lagu dia. Sampai terpaksa pikaran-karan rambut nak bagi kerintin dah kan. Dia kerintin lah 2-3 hari, lepas tu dia genyok balik lah. Mereka pun serupa juga. Ada dia tengok kawan-kawan ada sekelas di Madinah tu, dia rambut tu kata hang tak pernah gunting rambut ke? Dia kata adalah 2-3 kali seumur hidup dia. Rambut dia tu yalah sampai jadi nampak seketui. Pensil tu dia tak buh lagu kita buh lampu pen buh kita, dia buh di celah rambut dia, duk cacak, lekat rambut lagu tu. Jadi yalah, Tuhan bagi tu elok sangat dah. Kita syukurlah nikmat pemberian Tuhan. Baik, seterusnya yang ke-17, lahu ma'na rububiyyati wala marbub wa ma'na al-khaliqi wala makhluk. Bagi Allah makna ar-rububiyyah, rububiyah tu makna dia telah kita jelaskan dalam kuliah yang pertama dulu lagi. Anda ingat rububiyah daripada perkataan Rabb mengandungi 5 makna yang telah kita huraikan satu persatu. Wala marbub maknanya tidaklah rububiyah itu diartikan dengan marbub, maknanya diatur, dilantik, diberi, dikehendaki dan sebagainya. Rububiyah kita kata ada 5 makna. Salah satunya tu pemilik alam ini. Rabb dengan makna Malik, pemilik alam ini. Tuhan nak jadi pemilik alam ini kena orang bagi dia, kena orang lantik dia kah? Tak. Kalau kena orang lantik dia, itu yang dimaksudkan marbub ni tadi ni. Maknanya tidak dilantik. Tidak dilantik. Kita nak jadi bos kena orang lantik kita, baru boleh jadi bos. Bila orang lucut jawatan kita, habislah, tak ada apa lah. Presiden Mursi bila dah habis orang lucut jawatan dia, habislah, tak ada apa lah. Masa dia jadi presiden, dia dengan jawatan dia lah. Adalah bidang kuasa sebagai presiden. Bila dia dilucutkan, habislah, walaupun pelucutan tu secara yang tidak sah dan sebagainya. Ini persoalan yang lain. Tetapi maknanya dia nak jadi presiden, dia kena dilantik, kena diberi kuasa. Apa Sultan Sulu apa berita kemarin, dia kata ada orang-orang dia bincang dengan dia, mereka akan gugur tuntutan hak terhadap Sabah kalau pihak kerajaan Malaysia setuju nak lantik dia jadi Sultan Sabah. Kena lantik baru jadi, kalau tak lantik tak jadilah kan. Ataupun telah dilucut, habislah cerita. Keduk perasan seorang-seorang tak menjadi. Jadi rububiyah Allah dengan kelima-lima makna Malik, Razik, Khalik, Mudabbir, Razik, ini kesemuanya tu tidak memerlukan sebarang pelantikan dan tidak ada tempoh expired, tak ada tempoh habis tempoh dia, tak ada. Jadi bagi Allah itu makna rububiyah,
merangkumi kelima-lima makna yang telah kita huraikan. Wala marbub, dan tidak pula dia diberi kuasa ataupun dia dilantik. Wa ma'nal khaliq, makna Allah selaku pencipta. Wala makhluk, dan tidak dia dicipta. Habis kalau kita kata dia cipta, yang Tuhan tu siapa cipta dia? Tak ada lah soalan macam tu. Tak adalah soalan macam tu. Dia pencipta, dia tidak dicipta. Dia pencipta dan tidak dicipta. Maknanya Allah selaku pencipta, tidak dia dicipta. Jadi takut ada perasaan-perasaan ataupun soalan-soalan nak dalam kepala, terlintas dalam kepala ke, nak kata dia yang duk pencipta dan Tuhan pencipta itu, pencipta ini, habis dia siapa cipta? Soalan-soalan yang semacam tu jangan ada dalam kepala kita. Jangan ada dalam kepala kita. Kalau masih ada dalam kepala kita, maknanya benda tu kena dibaiki, kena diperbetulkan. Itu maksud pengarang kita ni, Tahawi. Dia kata lahu makna rububiyah, bagi Allah makna rububiyah termasuk sebahagian daripadanya ialah al-khaliq, malik, sayyid, razik, dan satu lagi apa? Mudabbir. Kelima-lima ni ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak diberi dengan kuasa-kuasa yang berkenaan. Tak perlu diberi kuasa yang berkenaan. Dia sememangnya sangat berkuasa selaku pencipta, selaku pemilik alam, selaku pengurus alam, selaku pemberi pemberi rezeki kepada alam ini, dan selaku apa satu lagi, mudabbir, pengurus terhadap alam ini. Dah pukul berapa dah? Asal letih dah? Ada sejam dah. Dia tak payah tengok jam. Kalau pasal letih tu dia kata. Kalau tak sampai sejam pun dekat-dekat. Okeylah, rasanya setakat tu saja kuliah kita pada pagi ini, dan kita sambung pula dengan perkara yang ke-18. Wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim kadzalika istahaqqa ismal khaliqi qabla insyaihim. Wallahu a'lam. Kita doakan kepada mereka, dan kalau boleh kita bantu dalam bentuk-bentuk yang lain, cubalah kita salurkan bantuan kita kepada mereka. Mereka dalam keadaan kesusahan. Walaupun Nana rasa kecewa sangatlah Azhar bagi komen, mereka tak tahu. Macam mana mereka tak tahu? Satu dunia tahu. Satu dunia semua tahu kan. Ulama Azhar bagi komen, mereka tak tahu kata askar tu nak bertindak seganas itu. Patut mereka tahu. Dan bila dah berlaku, tak tahulah apa tindakan mereka. Kita tak tahulah. Sebab Azhar ni kita rasa dia pemimpin dunia. Dia memimpin dunia dari segi ilmunya tu. Sebahagian daripada institusi besar di dunia pada ketika ini. Kita pergilah mana-mana pun, negara-negara Islam di mana-mana pun. Pergi Indonesia, ramai keluaran-keluaran Azhar di Indonesia. Di Malaysia kita didominasi oleh keluaran ataupun mahasiswa, bekas-bekas mahasiswa Al-Azhar. Begitu juga di negara-negara lain, kita pergilah mana-mana pun. Termasuk di Saudi sendiri. Sebahagian besar daripada bekas mahasiswa Al-Azhar mendominasi di Saudi sendiri pun. Di negara-negara lain. Penat kata kepimpinan Al-Azhar tu tak ada siapa yang boleh menafikan. Tapi dalam kes ni kita tak tahulah apa peranan Al-Azhar dalam menyelesaikan konflik yang sedang berlaku di Mesir. Kita rasa sangat sedih lah apa yang berlaku. Kita doakan semoga Allah percepatkan masalah itu dapat diselesaikan. Kemarin khutbah Jumaat dilaungkan di seluruh dunia,
tempat kita pun sama, di dunia Islam yang lain pun sama. Pakat baca khutbah Jumaat berkaitan dengan tragedi di Mesir. Dan tak kurang juga yang cuba mengaitkan peristiwa yang berlaku di Mesir sekarang dengan peristiwa Fir'aun yang pernah berlaku di Mesir, sehingga ada yang mengutuk di atas mimbar tindakan Jeneral Sisi sebagai Fir'aun di zaman ini. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Yang kita tahu nampak tak patutlah dia buat begitu kan. Mayat-mayat bergelimpangan. Yang rasmi 600 lebih, 638 setakat ni yang rasmi. Yang tak rasmi pihak Ikhwan kata 2000 lebih. Yang rasmi kata yang parah, yang luka parah apa begitu begini, yang cedera dalam lingkungan 600 lebih. Yang tak rasmi yang Ikhwan kata 10,000 lebih. Yang mana satu betul kita tak tahu. Tapi dengan gambar-gambar YouTube yang kita tengok tu, rasa-rasa macam lebih lah kot. Lebih. Dah lah, tergamak lah. Yang buat tu pun orang Islam mengucap 2 kalimah syahadat. Yang kena tu pun yang Islam juga mengucap 2 kalimah syahadat. Sebab apalah tak cari jalan penyelesaian yang lain, yang lebih selamat, yang lebih baik, sehingga sanggup membunuh. Kita tak tahulah. Takut ada pihak ketiga yang mengambil kesempatan. Ada pihak yang mendakwa peluru-peluru yang terkena jemaah Ikhwan tu ada logo Israel. Tak tahu yang mana satu betul, kita tak tahulah. Apapun angka kematian, walaupun seorang, bagi kita sangat bernilai, sangat berharga, walaupun seorang. Jadi pihak berkuasa mengaku 638 orang. Banyak, seorang pun tak boleh. Kan khutbah haji wida', khutbah Nabi ketika Nabi buat haji, inna dima'akum haramun alaikum, darah kamu tu haram, tak boleh bunuh orang tak ketahuan, bunuh orang Islam kecuali dengan qisas, dengan hak. Maknanya qisas boleh, kalau tak sebab dengan sesuatu yang diharuskan oleh syarak tak boleh. Ini sampai beratus-ratus orang, beribu-ribu orang, tak tahu apa akan jadi. Wallahu a'lam. Semoga Allah selamatkan mereka. Bala ni bila berlaku, dia tak kira siapa, salah tak salah, semuanya habis. Dalam hadis riwayat Aisyah tanya Nabi, kalaulah kita berada dalam situasi ataupun berada dalam kumpulan yang berkenaan, bila ditimpa bala, kita juga kena, padahal kita bukan pergi nak menyumbang kepada api fitnah yang sedang berlaku. Apa kata Nabi? Yub'asuna ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan di akhirat kelak, katakanlah mereka juga ditimpa bencana yang sama kan, sehingga menyebabkan kematian, kecederaan dan sebagainya. Di akhirat kelak Allah akan bangkitkan mereka berdasarkan pada niat mereka, niat kehadiran mereka di tempat-tempat yang berkenaan. Sebab tu bila kita nak pergi ke pasar, nak masuk kawasan pasar, kita kena berdoa kepada Allah, minta Allah lindungi kita daripada bala yang akan menimpa di pasar-pasar. Masjid tempat yang paling baik di sisi Allah. Pasar tempat yang paling tak baik. Nak cari penipu di pasar lah, nak cari penyeluk saku di pasar lah, nak cari orang jahat, orang baik di pasar lah. Orang baik pun dia pergi nak beli barang, nak beli sayur, nak beli apa begitu begini. Orang tak baik pun dia nak pergi cari makan cara tak baik, dia juga di pasar. Tempat-tempat ramai, orang ramai. Jadi bila kita masuk dalam tu, kita berdoalah kepada Allah, lindungi kita daripada bencana yang boleh menimpa di pasar ni pada bila-bila masa.
Kalau ditimpa, maka kita sebahagian daripada apa yang dimaksudkan dalam hadis Aisyah tadi akan dibangkitkan di akhirat kelak berdasarkan niat kita. Niat kita datang tu untuk apa? Kalau nak menyumbang kepada fitnah, nak menyumbang kepada kejahatan, keburukan, kerosakan, maka itulah yang kita dapat. Kalau kita nak cari makan, nak pergi beli makan, cepat-cepat kita beli, kita balik cepat-cepat. Jangan duk tunggu, duk melepak lama-lama. Sebab tu amalan melepak di pasar-pasar ni satu amalan yang tidak dikenaki sangat dalam Islam. Wallahu a'lam. Boleh. Aku bagi orang perempuan dulu. Ya. Macam mana dengan suami yang? Oh, macam Fir'aun. Ya. Hadis yang dikatakan syurga di bawah tapak kaki ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, dari segi sanadnya tidak sahih. Hadis tu dari segi sanad tidak sahih. Jadi kita nak berhujah dengan hadis tu tidak cukup kekuatan untuk kita jadikan itu sebagai dalil dalam hujah kita kata syurga tu di bawah tapak kaki ibu, selain daripada huraian-huraian yang seterusnya. Yang kedua, syurga di bawah tapak kaki suami tak ada langsung tu. Hak dhaif pun tak ada. Dengan kata hak sahih, hak dhaif pun tak ada. Yang ada dalam hadis, dalam Al-Quran, Tuhan suruh si suami ni berlaku baik terhadap isteri. Tuhan suruh si suami berlaku baik terhadap isteri. Begitu juga Tuhan suruh si isteri berlaku baik terhadap suami. Itu ada. Dalam Quran pun ada, dalam hadis-hadis Nabi pun ada. Menyebut tentang Allah nakkan si suami berlaku baik terhadap isteri dia, begitu juga sebaliknya si isteri berlaku baik terhadap suami. Apa maksud berlaku baik? Wallahu a'lam. Mereka berdua yang faham. Mereka berdua yang lebih faham. Apa keperluan suami, apa keperluan isteri, saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain dengan cara yang terbaik. Yang tu yang ada. Terjawab dah? Okey. Yang belah ni pula. Tak kot. Tidak semudahnya kita nak hukum murtad. Ana kenal jemaah-jemaah ikhwan ni. Di kalangan kawan-kawan kita di Mesir pun ana kenal sebahagian daripada mereka. Yang di luar Mesir pun kita kenal. Bukan orang murtad. Dah tak boleh. Mungkin itu pandangan dia, kalau ia pun itu pandangan dia, tapi rasanya pandangan tu tak betul. Tidak semudahnya nak hukum murtad kepada orang. Kalau di Mesir, satu ketika dulu anda pergi tahun 77 ke 78, begitulah anda pergi. Satu perkampungan, kawasan perkampungan yang didiami oleh kebanyakannya orang ikhwan, termasuk Syed Sabiq dan beberapa orang pemimpin ikhwan pada ketika itu. Nama dia Al-Ma'adi. Kalau kawan-kawan kita yang mengaji di Mesir tahu Al-Ma'adi. Perkampungan tu pergi di situ rasa macam lain daripada yang lain. Walaupun dia nak kata di tengah bandar Kahirah, taklah, dia di pinggir sikit, kena naik kereta api daripada Kahirah tu nak pergi tak jauh, dekat je. Al-Ma'adi. Di situ tempat tinggal ataupun kediaman Syed Sabiq, dan dia mengajak di masjid tu. Masjid tu nama masjid apa anda tak ingat dah. Anda pergi. Memang ialah kita terasa suasana Islam tu di situ. Terasa sangat-sangat.
suasana Islam, orangnya peramah, baik. Dan kalau kita duduk di Kairah tu rasa manalah Islamnya di Kairah ni. Teruk pada tempat kita. Kalau tempat kita ni dah teruk, rasa tempat-tempat lagi teruk. Bulan puasa macam bulan tak puasa. Bulan puasa macam bulan tak puasa. Kedai semua buka, makan macam biasa. Kita tak tahu lah Islam tak Islam. Tapi muka macam kita macam serupa lah, lebih kurang lah. Takkan semua tu tak Islam kot. Semayang tarawih pun masjid yang besar-besar tu, nak ambil satu saf pun susah. Pada ketika tu lah nak pergi Masjid Azhar tu sendiri, anda masuk pergi nak semayang lehong bulan puasa nak semayang lehong, orang tu dalam, anda ingat, ratusan yang duk tidur bergelempang tidur. Azan dengan mikrofon kuat, kita yang dengar ni pun rasa bengang telinga kuat dia, mikrofon tu talar masuk ke dalam tu. Tak dibangkit, yang bangkit tu tak sampai satu saf pun. Lepas semayang, ikut penyuruh-penyuruh tu, Syekh Azhar pakai ketayak merah, serban balut ketayak merah tu kan, ikut penyuruh tu pergi. Yang duk tidur situ lah, tak mungkin. Masjid Sayyidah Zainab depan Medan Azhar tu sendiri, depan Medan Masjid Sayyidah Zainab, apa namanya, dalam masjid tu ada kubur siapa pun tak tahu lah. Dia duduk tawaf tu lebih pada orang tawaf di Kaabah lagi. Punya tawaf tu Ana pergi duduk diri tang lorong nak masuk tu, duduk diri. Dia tolak Ana suruh masuk sama. Ana tak mau masuk, Ana duduk diri saja nak tengok lagi mana kelaku depa ni. Dia tengok memang tawaf sungguh-sungguh. Lepas tu sampai-sampai duduk tawaf tu duduk lempak duit masuk dalam pagar kubur tu. Kubur tu kubur siapa kita tak tahu. Masjid Sayyidina Husin, Allah tak kira dah. Ana berasa mana dia Islamnya tu. Ana masuk dalam Azhar sendiri, pi kuliah depa. Syekh Azhar. Kebetulan masa ana masuk tu, nak masuk pintu pagar tu, setiap lapisan pintu pagar tu kena bayar duit. Tidak itu jaga pintu tak pergi masuk. Dia tak pergi masuk. Kawan-kawan kita juga lah yang belajar di sana suruh anda siap duit shilling, bagi 2-3 sen ya, tak banyak pun, bagi ada lagi, dia buka alat tabik lagi kat kita gini, masuk. Dalam tu kena lagi, ada pintu pagar lagi, kena lagi. Dah masuk sampai ke dalam, masuk kuliah. Anak sengaja pergi masuk kuliah. Kebetulan syekh yang nak mengajar hari tu buta. Dia pun pakat duduk kat luar, tak mau masuk dalam kelas. Adalah 5-16 orang. Lepas tu syekh tu sampai, syekh tu suruh masuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, duduk kata lagu tu. Dia pun masuk, seorang masuk. Habis syekh ni kata habis, khalas. Dia pun kata khalas. Dia pun masuk. Dia masuk, dia suruh kawan yang tuntun dia tu tutup pintu. Tutup pintu tu, ambil meja ni pergi letak di belakang pintu. Ambil hak lain pula, terbalikkan meja di atas meja tu, tak di belakang pintu. Ana duduk upuk dada, ana ingat, tak boleh keluar aku hari ni lagi takbir dia ni. Tak apa, ana pun duduk sekali lah. Dia bagi kuliah lah, berang. Ada tak dah sampai setengah jam, dia bangkit sengap-sengap, seorang dua pergi angkat meja hak duduk letak tu, hak terbalik tu pun diangkat, hak tak terbalik tu pun diangkat. Keluar seorang, tinggallah 3-4 orang dalam tu. Ana duk tengok, lagu ni ke Azhar? Ana kecewa sangat. Ana pergi tu nak tengok, kot lah main semangat nak sambung pengajian di Azhar. Bila Ana tengok lagu tu, tak jadi. Apa nak jadi pun di Madinah sajalah. Habis Madinah Ana balik ya. Pergi jumpa kawan-kawan yang duk buat master, yang duk buat apa, yang buat PhD lah apalah, jumpa sembang depa macam mana hampa buat PhD pada sini, depa duk cerita lah. Kawan-kawan kita lah ni pegang jawatan besar di tempat kita ni. Dia kata apa? Dia kata syekh dia minta jubah hak luar, hak keras tu lah, bukan jubah hak lagu ni berapa ringgit sangat dah kan. Hak nunuk ratus-ratus hak yang luar hak dia baca, hak dia pakai tu.
Dia habaq lah cara indirect lah. Dia kata jubah dia ni dah 10 tahun lebih dah tu. Dia kata ni hak dalam-dalam ni dah cerabiak dia main tunjuk kita. Dia nak jubah lah tu. Kadang-kadang dia kata dia ni lama dah tak pergi buat umrah. Ada salah seorang kawan kita agak lama dah tak pergi umrah, dia nak tiket pergi umrah. Faham lah tu. Ada yang setengah tu dia bawa masuk pergi tunjuk peti air dia ada rumah di dalam tu. Peti air tu dah makan karat habis dah kat bawah tu. Dia kata ni sejak zaman bila lagi dia kata peti air ni. Dia dah nak peti air lah tu. Kalau tak beli peti air tak jalan lah maknanya. Subhanallah. Ana kecewa sangat-sangat lah. Kalau ana tak pergi Mesir waktu tu, ana rasa lebih baik ana tak pergi lah. Ana hormat Azhar Umar Mesir tu. Rasa dengan kawan-kawan kita yang balik daripada Azhar pun kita rasa terhormat lah. Tapi bila ana pergi tu, ana hilang, ana tawak hati. Ana tamak, ana tak percaya lah. Habis kelah ana tak percaya. Bukan tak ada hak yang baik, ada yang baik, ada yang bagus. Guru kami pun ada sebahagian daripada orang Azhar. Wallahu alam. Azhari pun macam-macam lah, macam-macam. Mungkin salah seorang daripada tu. Terutama sekali berita-berita ni, kalau dia pun suka highlight yang apa orang kata sensasi lah. Ada ramai orang Azhar pun bagus-bagus, baik. Wallahu alam. Pamit tadi. Mudah-mudahanlah dia mati syahid, kita haraplah begitu. Tapi dia dengan Tuhan lah. Dia dengan ya. Kita harap mudah-mudahan mereka termasuk dalam golongan yang kenal. Nampak mereka tu orang baik-baik. Mudah-mudahan. Ana kenal orang ikhwan ni pun baik-baik. Baik-baik. Ada seorang nama Dr. Ghazi. Dia ni bekas orang Azhar, bekas pelajar Azhar, bekas pensyarah di Al-Azhar. Dia dalam kumpulan Ansarus Sunnah. Ada di Mesir, ada Jam'iyah Ansarus Sunnah. Ramai juga orang mereka. Dan musim-musim haji mereka datang lah. Anda jumpa dia di Mekah. Oh, bagus. Baik sangat orangnya. Baik sangat orangnya. Itulah kata, mungkin ada macam-macam lah. Bila dah ramai tu. Iya. Mungkin ada. Ya. Boleh jadilah. Dia dalam keadaan begitu macam-macam boleh berlaku lah. Macam-macam boleh berlaku. Wallahu a'lam. Habislah. Ya, boleh. Kemarin ramai yang buat kunut nazilah kemarin. Hari Jumaat kan? Masjid Negara. Ya. Kita anggap tu sebagai satu fitnah yang berlaku, satu ujian Tuhan yang berlaku, dan mudah-mudahan Allah segerakan penyelesaian dia. Ya. Maya hajat. Hajat apa?
Oh, boleh lah. Boleh lah. Semayang hajat. Yalah, benda-benda macam tu yang kita boleh buat pun. Kita berdoa senyap-senyap pun boleh. Kita nak berdoa secara terbuka pun boleh. Dalam semayang, di luar semayang, bolehlah kita doa. Mereka ditimpa bala. Lama dah mereka duduk aman damai. Barangkali Tuhan uji mereka lah. Tuhan uji mereka. Mereka pun tak sangka. Kita yang duduk dalam keadaan aman damai ni pun, kita tak tahu bila masa kita Tuhan nak uji dengan kesusahan. Quran kata, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama senang itu kepayahan. Bersama kepayahan itu kesenangan. Maknanya ini sudah menjadi sunnah alam. Tuhan cipta alam ini sebahagian daripada sunnah alam yang Tuhan bekalkan. Susah lawannya payah, payah kawannya susah. Begitulah lumrah alam. Kebetulan kita masa senang, senanglah. Kebetulan kita masa susah, susahlah. Zaman kita dulu Pak Long, zaman Pak Long pun dia ingat dah. Masa zaman susah waktu tu, susah nak makan ya. Tapi tak ada lah benda yang lain yang pelik-pelik sangat dah kan. Lah ni zaman senang. Kesenangan ni buat anak pinak kita tak syukur nikmat. Kita tengok nasi tumpah, kita rasa sayang, kita rasa nak selamatkan walaupun sesuap nasi kan. Kita makan nasi tinggal sebiji pun tak boleh. Kita makan nasi tu lincin dalam pinggan kita. Anak-anak kita lah ni tak. Dia makan nasi tinggal penuh tu, tuang tahu itu. Kucing pun tak makan. Tahu. Kajian KAP kata Penang ni sehari banyak mana makanan yang dibuang. Yang buang. Sehari. Restoran, setiap restoran tu berapa kilo sehari dia buang makanan. Hak tak habis, hak tak laku tu. Bulan puasa baru ni Ramadan, pasal Ramadan tu berapa banyak makanan setiap hari dibuang begitu saja. Dia bertanya ana, macam mana ni Ustaz membazir? Mana dah buat banyak. Dia berkata kami tak buat banyak pun jangka laku banyak. Bila buat banyak tak laku. Bila lebih nak bagi ke orang lepas buka, siapa nak lagi dah. Kalau sebelum buka orang ambil lah, tapi tak bagilah sebelum buka, nak bagi lepas berbuka. Dalam Quran Tuhan kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kebaikan daripada apa yang kamu belanja, melainkan apa yang kamu suka. Hak kamu sayang tu kamu belanja banyak pahala. Hak kamu tak sayang kamu belanja tak ada apa. Buang habis tuang dia. Nak buat lagu mana? Dia bertanya ada termasuk dalam membazir. Membazir lah. Nak kata lagu mana lagi? Tu di hotel-hotel kita tak tahu lagi dah kan? Ni hak yang kita dah nampak pokok-pokok keliling kita saja. Yang di hotel tu dia seorang nak makan RM80 ke atas. 80 plus lah dia kata. Seorang. Tapi dia buat makanan banyak, tak habis dia buang begitu saja. Padahal di luar sana tu ramai yang tak ada makanan, yang tak ada apa, susah. Ada orang mengadu ke ana, dia kata dia nasi bekas tak ada nak masak nasi. Kemudian dia rebus buat bubur. Anak dia yang seorang tu jadi panas baran, dia seorang je lah makan bubur nasi tu. Dia mengamuk kerana tak ada nasi bagi dia nak makan bubur. Padahal dia pun tak ada apa. Hari tu ada nak beras sikit, mak dia masak bubur, kot lah nak boleh makan semua. Tak, anak tu mengamuk, dia seorang je makan. Dia kata yang lain tak makan pun lah hari tu. Anak duk rasa masih ada manusia yang susah sampai begitu. Kesian. Orang lagu tu kita bagi sikit pun kat dia rasa banyak sangat-sangat. Orang yang senang kita bagi banyak pun dia kata sikit ya. Wallahu a'lam. Ya. Macam mana?
Ya. Kerajaan Saudi, kenyataan rasmi atas nama Raja Abdullah, sokong pihak berkuasa Mesir, tindakan pihak berkuasa Mesir menghapuskan golongan irhab, golongan apa? Terorisme. Dia buat kenyataan umum gitu. Tak tahulah, itu ijtihad depa lah. Tapi kita rasa macam golongan ikhwan tu naya lah, kes naya. Tindakan pihak berkuasa nampak zalim lah. Dia kadang-kadang tu pandangan seseorang dia berdasarkan maklumat yang sampai kat dia. Satu, yang kedua berdasarkan kepada ijtihad setelah dia mengambil kira maklumat yang sampai kepada dia dengan ilmu asas yang ada pada dia, dia berijtihad dan dia bagi pandangan. Boleh jadi pandangan dia tu betul, boleh jadi pandangan dia tu tak betul. Satu ketika Yusuf Qaradawi bila ditanya pandangan dia terhadap Malaysia, dia kata kerajaan Malaysia zalim. Depan-depan anda tu, kami depan dalam satu majlis. Cuma waktu tu anda tak buat rakaman, tapi anda rakam dalam ilmu, dalam pengetahuan anda lah. Anda ingat dia kata betul-betul, anda penterjemah. Anda terjemah kata-kata dia tu kepada Raja Muda Perlis. Anda terjemah. Raja Muda terkejut dia. Tapi dia dah faham dah, pasal walaupun belum diterjemah, disebut perkataan zalim tu. Zalim bahasa Arab pun orang faham. Dia kata kerajaan Malaysia ni zalim, dia kata. Pandangan dia pulang pada dia lah tu. Ya, dah ni tak ada apa dah, no? Kita tangguh dulu ke kuliah kita pada hari ini dan kita sambung dengan majlis penyampaian bantuan anak yatim.